Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sama kita sekali lagi dengan Pak Chu Bumi. Jadi dah lama kita tak bersiaran. Pak Chu minta maaf kerana ada kekangan masa yang Pak Chu tak boleh nak elakkan. Jadi pada kali ini Pak Chu akan menceritakan perkara yang agak berlainan dengan apa yang kita cerita sebelum ini. Pada kali ini Pak Chu akan mengkhususkan perbicaraan tentang antara mitos dan realiti. Mitos merupakan satu perkara yang selalu bermain di dalam fikiran, terutama sekali orang Melayu dan juga masyarakat kita di Malaysia. Kepercayaan yang kadang-kadang melampaui ilmu sains itu sendiri akan Pak Chu ceritakan secara ringkas, sekadar dalam satu lingkungan ilmu yang Pak Chu ada. Apa yang selalu orang menceritakan, kalau sekiranya ke kubur lah, batu nisan sebagai contoh. Dia kata batu nisan dulu pendek je, sekarang dah besar, dah tinggi. Jadi batu tu adalah batu asli. Tetapi dia kata pada masa dahulu kecil je, tapi sekarang dah tinggi. Adakah itu betul? Itu adalah semua mata-mata, itu adalah mitos. Kerana apabila batu, sebiji batu ataupun jenis batuan, apabila dah selesai proses, kalau sekiranya batu igneous, selesainya proses penghabluran, di mana batu daripada cair menjadi keras. Jadi kalau batu sedimen, daripada sedimen yang peroi menjadi satu batu, ataupun batuan metamorfik yang berubah disebabkan suhu dan juga tekanan. Jadi sifat batu itu sendiri yang merupakan keras. Jadi dia tak akan berkembang lagi. Cuma yang ada, dia tak akan berkembang tetapi dia akan mereput. Ataupun dengan kata lain dalam istilah geologi, dia akan jadi luluh hawa. Jadi kalau dikatakan bahawa batu dulu adalah kecil tetapi sekarang dah besar, dia kembang, dia boleh hidup, itu adalah mitos semata-mata. Tak mungkin terjadi perkara yang sedemikian. Dan kita juga terkenal dengan, kalau kita melawat ke Negeri Sembilan. Negeri Sembilan merupakan satu negeri yang amat terkenal dengan megalith. Megalith tu adalah batu yang tinggi. Mega tu adalah besar. Lith tu adalah batu. Jadi batu yang besar. Tapi yang biasanya megalith yang ada di Negeri Sembilan itu adalah di Tampin adalah terdiri daripada batuan granit. Batuan granit di mana berlakunya proses luluh hawa secara spheroidal atau penggelupasan daripada batu granit atau daripada boulder granit, maka akan terjadilah satu kepingan batu yang agak cantik, dan sinilah digunakan oleh masyarakat pada masa dahulu sebagai batu nisan. Jadi diletaknya sebagai dan orang mengatakan bahawa dulu megalith ini adalah rendah tetapi sekarang dah tinggi. Jadi kalau kita tengok banyaklah cerita-cerita yang berkaitan dengan perkara-perkara berkenaan tersebar luas dalam masyarakat. Tapi sebenarnya kalau sekiranya batu dia berasalnya besar itu, dia akan jadi sebesar itu jugalah. Kecuali lah kalau batu tu diketuk, dihancurkan, jadilah halus. Dia tak akan jadi berkembang jadi besar ataupun membiak. Ini perkara yang tak mungkin. Itu adalah mitos semata-mata. Dan kemudian kalau kita beralih ke Langkawi sebagai contoh. Kita tengok setiap orang kalau ke Langkawi, kalau tidak pergi ke Tasik Dayang Bunting, itu tidak sah namanya. Tapi kalau kita tengok sebelum sampai ke Dayang Bunting, kita tengoklah bentuk-bentuk, rupa bentuk yang ada di kawasan berkenaan, ternampaklah macam seolah-olah orang berbaring dan dengan perut yang besar atau dengan kata Dayang Bunting. Itulah sebenarnya asalnya Dayang Bunting. Fitur-fitur yang berkenaan atau bentuk-bentuk yang berkenaan dibentuk oleh proses geologi, di mana kita panggil proses exogenik ataupun proses hakisan yang disebabkan oleh kalau di kawasan Langkawi sebab banyak terdiri daripada batu kapur,
maka batu kapur terhakis secara kimia. Jadi kalau terhakis secara kimia, akan terwujudlah bentuk-bentuk topografi khas, dia panggil topografi khas. Jadi topografi khas itulah yang membentuk bermacam-macam bentuk dan bermacam keadaan rupa bentuk bumi kawasan berkenaan. Jadi kebetulan bentuknya adalah menyerupai Dayang Bunting, maka tasik yang ada di situ kita panggil dia sebagai tasik Dayang Bunting. Sedangkan tasik itu sendiri adalah berpunca daripada fenomena semula jadi yang kerap berlaku di dalam batu kapur. Kita panggil dia sebagai dolina, di mana pada asalnya di bawah pada permukaan dia mengandungi gua. Biasanya gua berkenaan akan dilalui oleh sungai ataupun aliran. Kalau di kawasan berkenaan adalah adanya gua ataupun kawasan yang air masin boleh merentasi di antara satu sama lain. Jadi apabila berlakunya runtuhan, kalau sekiranya bahagian bumbung gua berkenaan runtuh, maka dia akan runtuh dan kemudian akan terbentuklah satu struktur, kalau kita tengok daripada atas, sebagai struktur yang bulat dan menjadi satu kawasan yang lembah ataupun kawasan tasik. Jadi lama-kelamaan disebabkan oleh aktiviti semula jadi di mana hujan dan sebagainya akan menyebabkan air bertakung di dalam kawasan berkenaan. Sebab itulah kita panggil dia sebagai tasik Dayang Bunting. Walaupun dikelilingi adalah air masin, tetapi di situ air tawar. Air tawar disebabkan oleh pengumpulan daripada air hujan. Itu adalah mitos dan menjadi satu kepercayaan kepada masyarakat kita. Wallahu alam. Dan kemudian kalau kita pergi ke Pulau Tioman sebagai contoh. Jadi kita naik feri dan sebelum sampai ke Tioman kita nampak, wow, hebat Pulau Tioman. Kita ternampaklah dua tanduk. Dua tanduk seolah-olah dua tanduk yang ada di situ. Itu di mana di situ adalah nama dia Gunung Nenek Semukut. Jadi dua tanduk ini mengikut legendanya adalah seolah-olah tanduk naga yang membentuk Pulau Tioman itu sendiri. Jadi dengan kata lain, Pulau Tioman itu adalah seekor naga yang besar dan menjelma di situ dan tanduknya dah terjolor keluar. Tapi dari segi geologinya, fenomena berkenaan adalah perkara biasa, morfologi ataupun topografi yang semata-mata dibentuk oleh proses geologi. Proses geologi yang biasa, exogenik ataupun proses hakisan. Hakisan dia berlaku terhadap batuan granit. Jadi batuan granit di situ adalah terdiri daripada batuan granit berbutiran halus ataupun dalam istilah geologi kita panggil dia leukoklatik granit yang fractured system ataupun retakan-retakan yang ada di situ adalah terlampau sedikit. Jadi dengan kata lain, proses hakisan akan berlaku secara perlahan. Sedangkan kawasan kelilingnya adalah proses hakisannya berlaku secara cepat dan sekadar yang berbeza. Sebab itulah maka wujudnya macam dua puncak sebagai seolah-olah tanduk seekor naga. Itu adalah macam mana kita menceritakan di antara fenomena geologi dengan legenda sesuatu kawasan. Jadi kita sebagai seorang geologis, kita percaya proses ataupun proses yang berlaku terhadap batuan pada tanah, pada bumi itu sendiri adalah secara berterusan dan mengambil masa jutaan tahun. Bukan perkara itu berlaku dalam masa 1000 tahun, 2000 tahun dan sebagainya. Itu akan mengambil masa jutaan tahun. Jadi sebab itulah terbentuknya berbagai-bagai bentuk. Jadi kalau kita ke Kota Kinabalu sebagai contoh dan kemudian kita melawat ke Gunung Kinabalu, kita nampak macam-macam bentuk yang ada di puncak Gunung Kinabalu. Dan daripada segi mitosnya juga mengatakan bahawa itu adalah naga yang besar juga. Sebab itulah kalau kita panjat Gunung Kinabalu, bila sampai ke puncaknya dan kemudian kita dilarang membuat aktiviti-aktiviti yang boleh mengganggu kestabilan dan mengganggu
emosi naga berkenaan. Jadi kita kena behave. Tak bolehlah kita simply kita meraung, happy dan kemudian overreacting dan sebagainya. Itu adalah akan mengganggu kesejahteraan di kawasan berkenaan. Jadi sebenarnya bentuk yang berlaku di atas Gunung Kinabalu berkenaan adalah semata-mata disebabkan oleh hakisan ataupun daripada ejen geomorfik. Jadi ejen geomorfik ni ada 3. Yang pertama air, yang kedua angin, yang ketiga adalah glacier ataupun ais. Jadi yang berlaku di puncak itu adalah disebabkan oleh aktiviti ais ataupun glacier. Jadi di situlah sebenarnya Gunung Kinabalu ini, gunung tertinggi di Asia Tenggara ini adalah gunung yang dilitupi oleh ais pada masa dulu. Mana dengan kata lain ada banyak salji di situ. Jadi pergerakan salji berubah daripada satu tempat ke satu tempat itu kita panggil dia sebagai moraine ataupun kalau pergerakan disebabkan oleh pergerakan ais. Sebab itulah di permukaan Gunung Kinabalu berkenaan terdapat bermacam-macam struktur yang membuktikan dia adalah disebabkan oleh tindakan glacier. Jadi berbagai-bagai bentuk pun adalah disebabkan oleh faktor-faktor yang berkenaan. Jadi kalau maknanya dengan kata lain, geologi boleh menceritakan fenomena ataupun boleh berjalan seiring dengan mitos yang dipercayai oleh masyarakat, tetapi kita menceritakan dari segi saintifik ataupun dari segi sains, ilmu sainsnya, dan kemudian kita boleh garapkan bersama menjadi satu penceritaan yang menarik. So kalau kita pergi satu lagi, sebagai contohlah, kita ke Sarawak, ke Miri, dan kemudian kita merancang untuk perjalanan kita ke Bario Highland di Miri. Jadi Bario ini merupakan satu kawasan yang unik. Tanah tinggi, tetapi di atasnya adalah plateau atau kawasan tanah datar di atasnya. Dan di situlah, kalau nenas yang terbaik di Malaysia adalah nenas Bario. Beras yang terbaik di Malaysia adalah beras Bario. Jadi macam-macam benda yang baik di Bario. Jadi dengan kata lain, kalau sekiranya kita ni sebagai seorang pelancong, untuk ke Bario, kita akan tengok, kita mesti kena pergi dengan Twin Otter untuk mendarat di Bario. Dan kemudian sebelum pada mendarat, kita akan nampak 2 puncak di sana, atau kita panggil sebagai Twin Tower. Twin Tower itu kita panggil dia sebagai Batu Lawi. Jadi Batu Lawi itu merupakan satu tempat suci bagi masyarakat Kelabit dan juga Penan. Jadi dengan kata lain, itu merupakan satu kepercayaan sampai sekarang ni masih lagi kental dipercayai oleh masyarakat berkenaan. Tetapi dari segi geologinya, Batu Lawi itu merupakan satu monumen batu pasir yang berdiri megah disebabkan oleh ketahanan terhadap hakisan, ketahanan terhadap ejen geomorfik, atau dengan kata lain, tahan terhadap luluh hawa. Sebab itulah dia tertonjol sebagai satu batu yang membentuk Twin Tower di sana. Jadi kalau tanpa Batu Lawi lah, maka menjadi satu kesukaran kepada Twin Otter untuk mendarat di Bario. Sebab itu merupakan petanda bagi pendaratan kapal terbang di Bario. Sebagai asasnya adalah mesti melalui Batu Lawi. Ini merupakan satu di antara saintifik dan juga mitos dan juga kepercayaan dan kebudayaan. Jadi dengan kata lain, jadi apa-apa bentuk yang ada di rupa bumi ini, ahli geologi dapat menceritakan secara terperinci. Dan kalau kita beralih ke Terengganu, kita rasa macam nak makan angin di Pulau Redang. Jadi kita mestilah naik bot dari pengkalan. Kemudian kita balik dari Redang nak pergi untuk balik semula ke JT, kita akan nampak
satu struktur, satu bentuk yang agak menarik di daratan. Jadi ada bentuk seolah-olah macam piramid. Mana dengan kata lain, kita dekat Malaysia ni ada juga bentuk piramid yang ada di Malaysia. Tetapi bentuk piramid berkenaan cuma kita dapat tengok daripada Redang menuju ke Merang. Jadi kalau sebelum kita sampai ke Merang, kita akan nampak satu bukit yang betul-betul menyerupai sebuah piramid. Jadi sebenarnya kalau kita tengok daripada angle ataupun daripada sudut yang berbeza, kita tak akan nampak bentuk piramid berkenaan. Inilah keunikan yang ada di sana. Tapi dari segi geologinya, benda itu adalah semata-mata kontak ataupun sentuhan di antara batuan metasedimen dan granit. Jadi sentuhan berkenaan membentuk satu struktur yang agak menarik, dan juga kalau kita perhatikan daripada sudut yang Pak Chu ceritakan tadi, maka akan terbentuklah sebuah piramid. Jadi satu piramid yang ada di Malaysia adalah dekat Bukit Bidung Darat, dipanggil Bidung Darat. Jadi banyak perkara yang kita geologi boleh menceritakan dari segi saintifiknya kepada masyarakat untuk menafikan mitos yang mereka percaya daripada turun-temurun. Jadi daripada situlah maka kita sebagai yang dididik dengan pengetahuan saintifik ini boleh menafikan suatu perkara, tetapi penafian kita itu adalah kita sebenarnya tak perlu menafikan benda-benda sebegini, tetapi kita penambahbaikan daripada ilmu yang ada tu. Jadi dengan kata lain, satu pihak akan menceritakan dari segi budayanya, satu pihak akan menceritakan dari segi saintifiknya dan juga macam mana dia terbentuk. Jadi ini adalah merupakan satu kombinasi yang baik, khas untuk kita panggil dia sebagai geopelancongan. Jadi rasanya itu sajalah yang Pak Chu dapat ceritakan pada kali ini di antara mitos dan realiti. Jadi mudah-mudahan apa yang Pak Chu cuba kongsikan sikit sebanyak ini akan memberi kebaikan kepada kita semua, dan insya-Allah di lain ketika akan Pak Chu huraikan tajuk-tajuk yang lebih menarik dan agak berbeza. Jangan lupa like, subscribe dan share video ini untuk manfaat kita semua demi memasyarakatkan geologi negara. Bye-bye. Assalamualaikum.